Dalam video yang lepas, aku ada share dekat korang link dekat ruangan description baju yang ada jual kat Lazada, baju WWE yang harga RM20 je. Kata kalau korang nak beli, aku letak lagi sekali link dekat ruangan description kat bawah. Dan kalau korang dah beli, DM Instagram aku Hazwan_Shah, bagi feedback korang. Baju tu okey ke tak okey? Sebab kalau okey, aku pun nak beli. Dan yes, korang bersama dengan aku Hazwan Shah Bebe. Dan dalam video kali ni kita mula dulu dengan soalan yang korang dah pun DM dekat Instagram aku. Soalan daripada Xiao Fin Ho. Dia tanya, apa pendapat bro tentang 24/7 champion sekarang? Saya nampak sejak Riddick Moss pegang, dia nampak lebih prestige. Soalan ni dia tanya sebelum R-Truth menang dekat Raw baru ni ya. Bila R-Truth menang balik, aku rasa macam okay, prestige tu dah mula hilang balik. Dan yes, aku setuju, bila Riddick Moss pegang, aku nampak title tu dah mula ke arah nak jadi yang lebih berharga, lebih berprestige. Aku memang tak expect kot Riddick Moss yang akan buat title tu nampak lebih berprestige, yang kau defend tiap-tiap minggu kat Raw. Walaupun sekarang dah tak tiap-tiap minggu sebab tapi at least ada effort untuk nak buat title tu di defend tiap-tiap minggu dekat Raw. Macam aku pernah cakap dekat video 24/7 Championship yang aku pernah buat sebelum ni, aku rasa title tu kalau nama dia dah kena defend everywhere anytime, maksudnya tiap-tiap Raw, tiap-tiap pay-per-view mesti kena defend juga. Takkan boleh terlepas. Lagi-lagi Raw 3 jam kot. Bila Riddick Moss dah mula pegang title tu, dah ada defend beberapa kali dekat Raw, dah nampak lah step nak jadi prestige tu dah ada. Tinggal kena konsistenkan defend tiap-tiap minggu je, buat open challenge ke. Tapi bila R-Truth menang balik dekat Raw baru ni, aku rasa kita terpaksa akur. Bukan nak kata sekarang ni dah tak boleh buat title tu prestige, tapi sebab sekarang ni tak semua superstar yang kita boleh nampak banyak dekat Raw. Crowd pun tak ada dekat Performance Center. Jadi WWE terpaksa guna elemen-elemen yang ada dekat luar tempat diorang perform. Selalunya dalam Performance Center ataupun stadium. Kali ni diorang kena gunakan luar. Pasal tu aku rasa match AJ Styles dengan Undertaker tu ada boneyard match. Mungkin match ni akan buat kat luar, macam Final Deletion punya match antara Bray Wyatt dengan Matt Hardy tu kan. Aku rasa WWE akan fokus match yang macam tu sementara tak ada audience dekat Performance Center lah. Dan pasal tu juga dekat NXT, Triple H ada kata dia akan cari bangunan untuk Gargano dan juga Ciampa berlawan. So sekarang ni kita akur je lah apa yang jadi dekat 24/7 Championship sampai keadaan kat satu dunia ni pulih dan dah ada orang tengok wrestling balik live dekat stadium ataupun Performance Center. Mungkin korang ada tengok thumbnail ataupun tajuk yang macam WWE dah tukar ke plan WrestleMania diorang ni kan? Sebenarnya tidak. Plan diorang mungkin masih sama lagi, tapi aku dalam video-video yang lepas ada bagi tahu dekat korang yang aku akan share dekat korang macam mana aku fantasy book aku punya WrestleMania. Ini adalah plan ataupun pendapat ataupun fantasy aku sendirilah. Kalau tak kena dengan cita rasa korang, aku minta maaf. Macam yang aku pernah bagi tahu sebelum ni, aku bukan pengulas profesional, tapi aku hanya seseorang yang mengutarakan pendapat diri sendiri saja. Dan fantasy book yang bermain-main dalam kepala otak aku ni sebenarnya dah dipikirkan sebelum Royal Rumble lagi ya. Jadi kalau korang rasa macam sekarang dah tak kena ke apa ke, ingat yang ni adalah sebelum Royal Rumble. Sebab fantasy book yang aku nak ceritakan ni daripada Royal Rumble sampailah ke WrestleMania. Dan time tu pun aku tak tahu yang akan ada leluasa dekat satu dunia sampai tak ada fans dekat stadium WWE sekarang ni. Mungkin ada sikit lah aku tambah last minute. Ceritanya bermula dekat Royal Rumble. Untuk perlawanan perempuan Royal Rumble, bila perlawanan dah tengah berlangsung, tak kisahlah nombor berapa, Ronda Rousey muncul dan dia menang match Royal Rumble tu. And then untuk match Royal Rumble lelaki pula, since WWE punya plan Brock Lesnar keluar nombor 1, aku memang rasa okay dan cantik je kalau nak ikut plan yang WWE dah buat, which is Brock Lesnar masuk sebagai entrant nombor 1, keluarkan ramai orang, and then kena low blow daripada Ricochet. Lepas tu Drew McIntyre keluarkan Brock Lesnar keluar daripada gelanggang. So yang ni aku ikut je apa yang WWE plan. Jadi lepas Drew dah keluarkan Brock Lesnar tu, Brock Lesnar memang dah geram gila dengan Drew dan juga Ricochet sebab kena low blow, kena Claymore, lepas tu dia dikeluarkan, and then macam dia akan berdendam lah dekat dua orang ni. Macam Royal Rumble tahun ni juga, Edge buat dia punya comeback dekat nombor 21, and then dia reunite dengan Randy Orton sebagai rated RKO dekat atas gelanggang dalam Royal Rumble tu sendiri. Tapi time Edge keluar tu, dia buat benda biasa dulu sampailah Seth Rollins keluar. Edge tunggu sebab
dia nak balas dendam dengan Rollins. Tapi mungkin Rollins lupa. Kalau korang ingat balik dulu, lepas Edge retired, the only time yang dia hampir macam bergaduh ataupun hampir kena pukul ke apa ke, bila Rollins nak curb stop dia punya kepala dekat atas briefcase. Time tu macam apa, ugut John Cena supaya kembalikan the authority. Jadi Edge masih dendam lagi kat situ sebab Rollins cuba nak bunuh dia dekat situ. Jadi Edge tunggu Rollins datang lah. So bila Rollins masuk, Edge memang tak nak lepas Rollins, sampai Rollins pun pelik ke muka macam tak faham apa yang berlaku apa semua kan. Lepas tu Buddy Murphy dengan AOP datang tolong Rollins macam biasa, and then Kevin Owens, Randy Orton semua tolong Edge juga. Aleister Black pun tolong Edge, dan last Seth Rollins dikeluarkan oleh Edge. Bila Randy Orton di-eliminate, bukan di-eliminate oleh Edge lah. Maksudnya dia tak ada masalah dengan Edge sepanjang dekat Royal Rumble kali ni. Dalam video top 10 superstar yang aku rasa patut menang Royal Rumble, yes, aku letak Kevin Owens nombor 1, aku letak Keith Lee nombor 2. Dan video tu sebenarnya aku shoot sebelum CM Punk bagi tahu yang dia nak Keith Lee menang Royal Rumble tahun ni lah. So jadi bila tinggal top 2 superstar, tinggallah Roman Reigns dan juga Keith Lee. Kita nampak macam ulangan balik daripada apa yang berlaku dekat Survivor Series. At the end, Keith Lee yang menang. Keith Lee berjaya jatuhkan Roman Reigns, and then crowd semua sorak gila sebab bukan Roman Reigns yang menang lah. Kalau Roman Reigns yang menang, confirm lah ramai gila yang boo. Dan confirm juga, siapa yang minat Roman Reigns sekarang juga dia akan tekan butang dislike lah. Jadi kenapa aku punya fantasy booking kata Keith Lee yang menang? Sebab bagi aku, Keith Lee dengan Roman Reigns ni macam ada momentum daripada Survivor Series tu lagi. Lepas tu momentum ni dibawa dekat Rumble, dan cantiknya kalau dapat bawa ke WrestleMania. Dan kalau nak ikutkan skor sekarang ni, Keith Lee dengan Roman macam satu sama lah. Survivor Series Roman menang, lepas tu Royal Rumble Keith Lee yang eliminate Roman. Satu lagi sebab kenapa Keith Lee perlu menang juga, kalau Survivor Series NXT menang sebab dia orang nak tunjuk betapa yang NXT ni pun patut dia orang tonton, dah show yang ketiga bukannya development sebagainya. Tapi lepas Survivor Series, view ataupun TV rating untuk NXT ni masih lagi kurang, tak macam Raw dan juga SmackDown. Jadi WWE kena guna cara yang terakhir bagi superstar NXT yang menang Royal Rumble, supaya orang macam lagi curious untuk nak tengok NXT. Hari berikutnya dekat Raw pula, Edge dia keluar dia bagi tahu yang dia buat comeback, macam yang promo yang berlaku dekat Raw tahun ni juga lepas Royal Rumble, and then dikacau oleh Seth Rollins. Jadi time Rollins kacau Edge ni, benda ni aku copycat jugalah apa yang WWE buat. Sama macam apa yang Randy Orton buat juga, dekat dia guna kerusi, hentak kepala Edge guna kerusi semua tu. Tapi kali ni Seth Rollins yang buat benda tu. Seth Rollins, Murphy dengan AOP yang buat benda tu. Dan lepas Edge dah kena bantai dengan 4 orang tu, kepala dah kena hentak dengan kerusi semua tu, barulah Randy Orton, Kevin Owens semua datang tolong nak selamatkan Edge. Tapi time tu dah terlambat lah. Jadi Edge pun hilang lah untuk beberapa bulan, macam yang kita nampak dekat WWE tahun ni. Dekat NXT minggu tu juga, sebab Keith Lee dah menang Royal Rumble, dia banyak lah macam bagi hint-hint dekat Adam Cole yang dia nak cabar Adam Cole untuk NXT Championship dekat WrestleMania. Dekat mana-mana minggu juga, Seth Rollins dengan Buddy Murphy dia akan kalah dia punya Raw Tag Team Championship dekat tangan Street Profits. And then since Seth Rollins dengan Kevin Owens dia punya problem tak settle lagi, diorang dah pun berjaya settlekan diorang punya problem dekat Elimination Chamber ataupun Super Showdown. Sementara tu pula dekat SmackDown, The Fiend ataupun Bray Wyatt, dia buat dia punya Firefly Funhouse semua tu, dia go through balik dia punya victim-victim, and then dia macam sebut lah nama-nama yang dia teringin nak ada dekat dia punya gambar frame semua tu lah. Dia mungkin akan sebut nama John Cena, nama sesiapa je lah. And then dalam banyak-banyak nama tu ada nama Undertaker juga. Sebab sesiapa kalau dah gatal-gatal pergi sebut Undertaker, macam AJ Styles, and then Booker T dulu yang time Booker T lawan dengan Undertaker dekat Judgment Day tu, siapa-siapa yang gatal mulut pergi sebut nama Undertaker yang dia lagi better daripada Undertaker ke apa ke, mesti Undertaker akan cari dia. Dekat Super Showdown, Brock Lesnar dia lawan dengan Ricochet, tapi dia menang dengan cara yang menipu. Jadi Ricochet kalah dengan cara yang tak bersih lah. Lepas tu dekat Elimination Chamber pula, Brock bertemu dengan Drew McIntyre juga untuk WWE Champion. Dan benda yang sama berlaku, Brock menang dengan Drew tapi dengan cara yang kotor juga, tak menang bersih. Tapi kalau ikutkan betul-betul, Brock Lesnar mana nak muncul lah dekat Elimination Chamber, duit tak masuk. So bila dah habis 2 pay-per-view tu, Paul Heyman selalulah macam belagak bagi tahu yang apa, talent-talent baru ni sebenarnya don't have what it takes to
kalahkan Brock Lesnar. Tapi lepas tu tak tahulah siapa yang sekarang ni yang patut buat match tu. Dia orang pun announce yang dekat WrestleMania nanti akan ada triple threat lah antara Brock Lesnar, Drew McIntyre dan juga Ricochet untuk WWE World Champion. Dalam pay-per-view Elimination Chamber tu juga ada Elimination Chamber punya match untuk WWE Universal Champion. So dalam match tu mungkin boleh letak King Corbin, boleh letak Braun Strowman, boleh letak Robert Roode, boleh letak Sheamus, and then yang paling penting ada Roman Reigns dan juga Bray Wyatt The Fiend lah. Sebab dalam cerita aku ni, The Fiend masih lagi Universal Champion lepas Super Showdown, dan dia defend dia punya Universal Champion tu dekat dalam Elimination Chamber. Jadi bila tinggal 2 orang saja dekat Elimination Chamber tu, time tu tinggal Roman dengan The Fiend. Bila The Fiend dah hampir nak kalahkan Roman, tiba-tiba lampu terpadam, bunyi gong. Gong. Bila bunyi gong, lampu terbuka, ada Undertaker dalam Elimination Chamber tu. Dia pun buatlah apa-apa, choke slam ke. Lepas tak boleh choke slam je lah, dia buat choke slam, lepas tu kena buat tombstone dekat The Fiend. Mungkin tombstone dekat atas besi chamber tepi tu kan. Tapi sekarang ni pun diorang dah letak karpet ke getah dah dekat situ. So buatlah apa-apa, and then bila dah kena buat tu, The Fiend macam boleh bangun-bangun lagi. Lepas tu Roman habiskan dia dengan Superman Punch, and then dia punya spear lah. Mungkin spear sekali ke 2 kali ke, yang tu tak kisah. Dan Roman yang menang Universal Champion. Azwan Shah Bebe nak Roman Reigns menang Universal Champion. Yang suka Roman Reigns tu tekan dah butang like sekarang. So yes, tak tipu, tak gurau, tak kencing, Roman Reigns menang Universal Champion dekat Elimination Chamber, kalahkan The Fiend. Tapi dengan bantuan Undertaker lah. Sebab nak buat The Fiend tu nampak strong, tak adalah senang-senang kalah dengan Roman macam tu je. Sebab kalau dia senang-senang kalah dengan Roman, takut nanti dah habis Elimination Chamber tu, fan akan boo juga. Salah satu kena nampak ada bantuan Undertaker ni, baru kita nampak macam, oh logik lah Fiend nak kalah dengan apa keadaan yang macam ni. And then dekat NXT minggu tu juga, Keith Lee ni dia makin lebih-lebih nak bagi hint dekat Adam Cole yang dia nak cabar Adam Cole untuk NXT Championship ni. Tapi lepas tu Undisputed Era ramai-ramai bantai Keith Lee, dan bila bantai Keith Lee ni nampaklah macam teruk sikit yang Keith Lee tu kena bantai. Nampak macam mungkin injured seminggu ke 2 minggu kan. Tapi apa yang berlaku dekat The Next SmackDown, bila Roman Reigns keluar, dia keluar nak buat promo, tapi tak sampai berapa minit, seminit 2 macam tu dia buat promo, tiba-tiba ada music Keith Lee. Keith Lee keluar bagi tahu, dia cakap lah apa-apa, I'll see you at WrestleMania ke, ataupun dia tunjuk sign WrestleMania dekat atas yang selalu ada tu. Kira macam dia nak bagi tahu yang dia nak Roman Reigns dekat WrestleMania untuk WWE Universal Champion. Roman apa lagi, sebab dia babyface yang WWE betul-betul jaga, mestilah kena kata ya. Jadi dalam tiap-tiap minggu SmackDown, macam biasalah, kalau ada Keith Lee dengan Roman nak buat promo, kita boleh nampak yang fans akan sorak lebih dekat Keith Lee. Dan Roman tak adalah kena boo teruk sangat, sebab mungkin ramai lagi yang tak kenal Keith Lee tu. Dan kini tibalah hari yang kita semua nanti-nantikan. Sebulan berpuasa, akhirnya Syawal menjelang tiba. Dekat WrestleMania tu sendiri, aku tak nak cerita semua match yang berlangsung, tapi aku cerita beberapa match yang aku dah fantasy book. SmackDown punya Tag Team Championship dengan Intercontinental punya Championship, yang ni aku memang tak ada plan, aku tak ada fantasy book apa-apa. Tapi untuk Raw punya Tag Team Championship, sebab yang pegang tu Street Profits, dia orang bertemu dengan AOP, dan match tu AOP yang menang. Lepas tu match United States Championship, yang ni aku fantasy bookkan 7 orang ladder match. Sebab aku rindu Money in the Bank dekat WrestleMania, dan aku rindu bila diorang dulu selalu buat apa, Intercontinental Championship sebagai opening dekat WrestleMania tu kan. Kali ni match ni boleh jadi opening, tapi United States Championship lah. Ada 7 orang, dan 7 orang tu ada Andrade, ada Rey Mysterio, ada Angel Garza, ada Humberto Carrillo, ada Murphy, ada Randy Orton dan juga Kevin Owens. Dan pemenang dekat sini aku tak kisahlah, antara Kevin Owens boleh, Murphy pun boleh. Untuk SmackDown Women Championship pula, Bayley dia dah announce sebelum tu yang dia akan buat Open Challenge, dan yang keluar time Open Challenge tu adalah Shayna Baszler. Shayna Baszler menang SmackDown Women Championship, kalahkan Bayley. Dan Raw Women Championship antara Becky Lynch lawan dengan Ronda Rousey lah. Sebab yang tadi tu aku kata Ronda Rousey dah menang Royal Rumble kan. So dia orang repeat balik, kali ni repeat dengan sangat elok, tak ada cacat cela macam WrestleMania yang lepas. Dan kali ni pun tak ada Charlotte Flair lah. Sebab dulu orang tengok Becky lawan dengan Ronda Rousey je, tak nak ada Charlotte Flair. Tapi kali ni kita dapat tengok 2 orang tu lawan je. Dan kali ni yang menang tu kenalah Ronda Rousey. Sebab Becky dah lama sangat pegang title, dan Ronda Rousey ni masih lagi ada star power yang orang nak dia buat return ataupun comeback lah.
Dan dia atas gelanggang, seriously bagi aku tak mengecewakan lah. Aku rasa kebanyakan match Ronda Rousey aku enjoy je tengok. Lepas tu Undertaker lawan Bray Wyatt The Fiend. Dan yes, untuk fantasy booking ni aku tak ada book John Cena dalam fantasy booking kali ni. So bila Undertaker lawan The Fiend, aku pernah cakap dalam video-video yang lepas, aku rasa Undertaker ni dah patut retire. Sebab dia punya last match dia pun semuanya bagi aku memang tak best lah. Nampak dia dah macam in a bad shape lah. So macam tak payah berlawan lagi kot. Kalau Undertaker kalah, dia kena retire. Dan untuk match ni, Bray Wyatt The Fiend yang menang lah. Jadi Undertaker retire. Baru nampak yang The Fiend ni boleh sambung legacy Undertaker ataupun macam passing the torch lah. Tolak tepi Royal Rumble, perlawanan pertama single Edge selepas 9 tahun. Edge lawan dengan Seth Rollins. Dan mungkin build up untuk match ni sebenarnya kan, boleh buat build up yang macam selain daripada Rollins cuba nak patahkan tengkuk Edge dulu time Edge tengah injured tu. Dan baru-baru ni dia dah hentak Edge dengan kerusi bagai apa semua. Patutnya Edge ni duduk bersara je, jangan datang balik. Boleh juga build up kan sebagai dua-dua ni sebenarnya ada rekod WrestleMania yang agak baik lah. Edge ada banyak kemenangan dekat WrestleMania dan Seth Rollins pun ada banyak kemenangan dekat WrestleMania. Nak compare dengan dia orang punya kekalahan. Tapi dekat sini kemenangan kena bagi pada Edge lah sebab dia punya first match selepas 9 tahun. Kalau dia buat first match lepas 9 tahun ni kalah, takut ramai fans yang macam agak marah lah. Kalau akan datang nak bagi Edge kalah ke apa, tu tak apa lagi. Tapi yang first match ni penting. Orang excited gila nak tengok Edge punya first match lepas 9 tahun ni. Single match pula tu, one on one. Kena bagi Edge menang dalam match yang ni. Match seterusnya untuk WWE World Champion antara Drew McIntyre, Brock Lesnar dan juga Ricochet. Dan match ni Drew McIntyre menang. Dia pin Ricochet. Benda ni tak adalah buat Ricochet nampak teruk. Dia dah main event WrestleMania kot dengan Drew McIntyre, dengan Brock Lesnar, lagi-lagi untuk WWE World Champion. So aku rasa tak ada masalah pin Ricochet kat sini. Kenapa kena pin Ricochet? Sebab supaya lepas ni ada repeat one-on-one antara Brock Lesnar dan juga Drew McIntyre dekat the next pay-per-view lah. Tapi kalau nak repeat balik triple threat ni pun boleh, tak ada masalah. Sebab last kita tengok triple threat ni dulu dekat WrestleMania 20, Triple H lawan Shawn Michaels lawan Chris Benoit. Dan match ni ada repeat dekat Backlash, which is dua-dua tu Chris Benoit menang lah. WWE Universal Champion antara Keith Lee lawan dengan Roman Reigns. Dan match ni kena sengit. Keith Lee kena tunjuk yang dia tak nak kalah. Sampai Roman macam dah fed up apa lagi yang dia kena buat. Last Keith Lee menang. Tak kisahlah finisher tu kena buat sampai 2 kali ke, tapi Keith Lee menang. Keith Lee juara Universal Champion yang baru. Fans ramai yang bersorak. Diorang suka Keith Lee jadi Universal Champion sebab Keith Lee dah tunjuk apa yang dia boleh buat atas gelanggang. Make sure yang dia buat tu sama macam apa yang dia buat dekat NXT lah. Bukan bila masuk main roster, quality match dia drop. Tak. So, bila ramai orang bersorak, ramai orang happy Keith Lee menang, Keith Lee nak tunjuk dia punya respect dia dekat Roman Reigns. Dia pun pergilah offer tangan dia nak salam dekat Roman Reigns. Tapi memandangkan ini aku punya fantasy booking, suka hati akulah apa yang nak jadi seterusnya. Bila Keith Lee hulurkan tangan dia, Roman Reigns buat Superman Punch. Dia bantai Keith Lee, ambil kerusi kat luar, pukul Keith Lee ke apa ke. Sampai fans semua dah boo lah. Roman dah jadi heel, dah tukar karakter ke karakter yang jahat. Dan WrestleMania tu ditutup dengan Roman berdiri atas Keith Lee, pijak badan Keith Lee dengan satu kaki dia. Lepas tu dia ambil title WWE Universal Champion tu, dia yang pegang lah. So maksudnya macam the Roman Empire still stand lah. Kenapa aku kata image terakhir mesti Roman Reigns last kali yang berdiri, walaupun dia dah tukar watak jahat, walaupun dia kalah. Sebab dah beberapa WrestleMania WWE selalu bagi happy ending. Tapi kali ni cuba happy ending tu dah ada, tapi orang tak nampak ada ending yang lain pula akan datang lepas tu. Which is benda ni boleh buat WrestleMania jadi satu WrestleMania yang sangat memorable. Lagi-lagi kalau hardcore fans memang akan happy lah Roman dah bertukar watak jadi watak jahat pula. So itu dia guys, aku punya fantasy booking untuk WrestleMania 36. Dan macam aku cakap dekat awal video tadi, ini adalah booking idaman aku sendiri lah. Bukan idaman korang, bukan idaman WWE, ataupun bukan apa yang terbaik untuk bisnes WWE, tapi idaman aku sendiri. Aku hanya nak share. Kalau korang ada pendapat korang sendiri, tulis dekat ruangan komen kat bawah, supaya orang lain pun boleh baca sama. WrestleMania dah nak dekat, berita WWE pun dah dapat 10,000 followers. Jadi kita Hazwan Shah Wrestling ni bila lagi nak dapat 10,000 subscribers? Kalau korang antara orang yang tengok video ni tapi tak tekan butang subscribe, make sure korang tekan butang subscribe,
tekan butang loceng sebelah butang subscribe. #duduk rumah, #stay home.